Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. So kita sambung balik tentang tajuk mutaqabilat. Semalam kita sebut tentang muskil, sekarang ini mujmal. Dan muskil lawan dia nas. Khafi lawan dia zahir, nas lawan dia muskil. Sekarang ini mujmal lawan dia mufassal. Summa fawqa al-mushkili. Kemudian di atas mujmal, summa fawqa al-mujmal, dari sudut khafa lah fil khafa, maknanya tak apa jelas, tersembunyi maknanya, ialah bukan atas. Summa fawqa al-mushkil, mushkili ialah mujmal. Mujmal kan level kita duduk sini kan, sini dia kata atas sikit, mana lebih tersembunyi lagi makna dia ialah mujmal, lebih tidak diketahui, sukar untuk memahami, ialah lafaz mujmal. So mujmal ambil daripada perkataan ajmala. Ajmala alaihim al-amru. So, perkara itu menjadi tak berapa jelas kepada mereka. Perkara itu menjadi tidak jelas kepada mereka. Jadi mujmal ialah sesuatu yang tak jelas. Mujmal. Wahwa dari segi istilah, mujmal ialah mahtamala, yang menanggung, yang membawa makna, yang carry makna, banyak wujuh. So banyak kemungkinan makna, banyak ihtimal. Jamak wajhun jadi wujuh. Banyak rupa dia, maknanya banyak makna dia lah. So bila banyak makna, sukarlah untuk faham kan. Sampai kepada tahap kalau kita ta'ammul kan, sebab kita muskil ni. Muskil kalau khafi kita kena tolak kan, cari. Kalau muskil tak cukup dengan tolak, kita kena tambah satu lagi, ta'ammul, kena fikir. So mujmal fikir pun tak boleh juga, ta'ammul. Tolak dah sudah buat dah, ta'ammul pun buat. Kemudian tak boleh juga terpaksa untuk menjelaskan makna dia, terpaksa menerima kenyataan itu, keterangan itu daripada mutakallim lah. Syarak sendiri dia mutakallim, syarak sendiri. So fasara bihalin,
la yuqafu 'ala al-muradihi bihil ins illa bi bayanin min kibali al-mutakallim. Jadi jadilah fasara, maka sebab dia banyak wajah tadi, fasara maka jadilah mujmal bil halin by no means, dalam apa jua keadaan. La yuqafu, tidak diketahui, tidak bergantung alal muradihi, bergantung makna dia dengan tadi kan, dengan talab ataupun ta'ammu bihi. So, la yuqafu illa, melainkan dengan keterangan dibayani daripada pihak syari' sendiri. Kalau syari' itu syari' lah kan, kalau dalam hukmiyat, dalam syar'iyat, hukmiyat, so mestilah orang yang berkenaan itulah yang akan terangkan kenapa kamu bercakap begini, apa maksud kamu. So ni kalau teks Quran dengan teks hadis, so daripada Allah sendiri ataupun daripada Nabi SAW. Dia dipanggil mutakallim. Wa naziruhu. So sini kita ada satu istilah sebut bayan sini kan. So bayan mutakallim, keterangan daripada mutakallim. So keterangan ni banyaklah, banyak jenis. So bayan dalam syarak banyak. Bayan tadi, so kita terang sikit, bayan ada beberapa jenis, 3 jenis bayan. So bayan yang satu, bayanun, kalau Jawi kita tulis syafi je lah. So kalau Arab, syafin, yang penuh lah, syafi. So bayan syafi yang qat'i, bayan syafi qat'i. Contohnya perkataan zakat, perkataan solat. So orang tak tahu kan apa makna solat, apa makna zakat, dari segi lurah dia tu dia ada makna dia. Tapi makna syar'i dia tu, makna mujmal dia tu telah diterangkan oleh syarak sendiri. Yang Nabi telah terangkan melalui kalam dia, melalui kalam dan melalui perbuatan. Makna zakat dan makna solat. So dia dah jadi qat'i dah. Kan? Mana jelas lah, mana tak ada lagi keraguan di situ. Yang kedua, so sini mujmal kita tadi, kalam yang mujmal, kalimah yang mujmal ataupun kalam yang mujmal tadi sudah jadi mufassar, telah diterangkan. Kan sebab kita ada tadi mujmal kita sini kan. So mujmal untuk yang positif, ni yang negatif, tak jelas. Sekarang bila dijelaskan dia akan jadi mufassar sini, kembali mufassar. Yang kedua, bayan syafi juga. Bayan tu komplit lah, maksudnya terang dah. Syafi. Bayan syafi, tapi dia tidak qat'i, makna dia zanni lah. Dia zanni. Bayan syafi, zanni. Contoh, Quran sebut famsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Basuhlah kepala kamu. Sapu, masahan sapu. Sapulah kepala kamu. So ba di situ kan ulama kata ba boleh jadi makna ba. Ba kan? Boleh jadi makna ba tu makna sebahagian. Makna sapulah sebahagian kepala kamu. So kita kata tabaidiyah. So ba tu mungkin makna ba yang zaidah saja. So makna sapulah keseluruhan kepala kamu. Kalau kita tengok sini je lah. So dia dah
dah tak jelas sini kan, dah mujmal. So mana siapa yang perlu jelaskan? Syarak lah. So syarik akan jelaskan. So hadis ada kan, hadis Mughirah bin Syu'bah tu yang Nabi sapu nasiyah. So, nasiyah 1/4 kepala kan. So hadis dia zanni. So bayan tu dah bayan dah Syafi'i kan, tapi sebab yang menjelas tu yang jelas tu lah hadis tu ahad dikira sebagai zanni. Yang seterusnya yang ketiga bayan lawan kepada Syafi' ghairi Syafi' lah. So kalau kita tulis Arab Syafin lah. Bayan Syafi'. Bayan yang tidak yang tak kita panggil tak penuh lah. Tak sempurna lah. Tak komprehensif. Contohnya yang ini mujmal kan? Contohnya riba tadi wa harrama riba. So riba dari segi lughah kan makna ziyadah. So takkanlah Allah mengharamkan satu benda yang ada keuntungan. Sedangkan dalam jual beli matlamat dia baik ni ialah untuk ziyadah, untuk keuntungan. Jadi ini mujmal lah mujmal. Kemudian bila dia ta'ammul talab cari makna riba, bila kita cari makna riba tadi kita jumpa oleh makna ziyadah. So ziyadah sendiri pun masih tak boleh selesaikan masalah kerana ziyadah ni dalam jual beli pun dituntut. Jadi apa yang maksudnya Allah mengharamkan benda yang bertambah ni? So perlukan kepada bayan lah. So bayan tu Nabi membayankan. So Nabi sebut yang dimaksudkan dengan riba itu ialah al-hintatu bil-hintati. Wasyairu bisyairi kan. Wat-tamratu wat-tamr bit-tamr. Tamar dengan tamar, garam dengan garam. Wal milhu bil milhi. Kemudian waz zahab biz zahab. Emas dengan emas, perak dengan perak, wal fiddatu bil fiddah. Kemudian cara dia tak bagi riba ialah jual beli ni kan. Hintah dengan hintah, wheat dengan wheat, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar kalau kita buat jual beli tu. Garam dengan garam, dari segi duit pula, emas dengan emas, perak dengan perak. So, masalan bimasalin. Maknanya kadar dia mesti sama kan, masalah bimasalin. Kemudian kena cash lah, yadan biyadi. Kemudian Nabi kata wal fadlu dan yang lebih tu mana ziyadah tu dikira sebagai riba. Wal fadlu riba. So ni bayan yang dijelaskan oleh syariah lah. Tadi mujmal tadi dah jadi mufassal lah kan. Ini mufassal. Kan, tapi masalah sekarang ni yang ni pun takkan hak dia kepada benda ni aja. Lepas tu benda lain, bila zaman bertukar apa semua, tak benda ni pun dah tak ada dah. So apa dia maksud? Yang ni, jadi untuk yang ni, kan untuk yang ni dia okey lah dia jadi mujmal, dia jadi mufassal dah. Untuk barang lain. So barang lain dia akan jadi muskil. Kerana tak boleh, tak faham. Muskil. Kan? Mujmal jadi muskil balik.
So kena talab lah. So bila masuk muskil balik, so muskil yang kita belajar itu, mana tadi, tadi kita mujmal kan. So bila mujmal, so dia undur balik, jadi tak faham semula. So dia jadi muskil semula. 6 tu okey dah. Tapi barang lain. So barang lain jadi muskil. Untuk barang lain. Takkanlah riba untuk hak banyak ni semua barang-barang ni saja. Untuk barang lain. So untuk barang lain ni, min asya' ukhra, kan? So dia jadi muskil. So bila muskil, kita masuk bab muskil itu, untuk selesaikan dia, yang pertama kita kena talab kan. So yang kedua kita kena ta'amul. Talab tu daripada khafi lagi lah. So yang ciri muskil ni ialah ta'amul. Ta'amul. So bila ta'amul tu lah yang ulama kita beristihad tu. Dia panggil istihad. Istihad yang mereka fikir taman ni masuk grup mana, apa tu, hintah ni apa kita nak kata tentang dia. Syair ni apa kita nak kata tentang dia, taman ni apa yang kita nak kata tentang dia. So lainlah pendapat-pendapat Abu Hanifah, kan, Syafi'i dan Malik kan. So Malik. So Abu Hanifah dia fikir-fikir yang 6 jenis barang ni. So dia kata boleh dikelompokkan kepada 2 jenis. Satu barang timbangan, kailun, dan satu barang jenis sukatan, kailun. Satu lagi barang wazan, mauzun. Timbangan ataupun wazan. Kan? Dan kena barang tu satu jenis lah. Jinsun wahidun lah. Itu Abu Hanifah. So, kalau Syafi'i dia fikir barang-barang ni semua, mana dia keluarkan illah, mana untuk benda yang lain ni, kalau termasuk sukatan lah, kalau benda yang asyak yang lain tu, kalau dia jenis sukatan ke, ataupun dia jenis timbangan ke, dan dia jenis yang sama, maka tak boleh jugalah. Tak boleh, dia akan masuk grup riba juga. Kalau jual beli tu tidak sama-sama ataupun yadan biyadin. Kalau Syafi'i, so dia kata apa? Barang tu kita fikir kalau tamar ke, hintah ke apa semua ni. So hintah, syair, tamar ni barang makanan. So dia kata mat'umat. Kemudian hak lain tu zahab apa semua tu kan. Itu asman. Barang-barang yang ada harga kan. Maknanya bukan ada harga lah. Bukan asman, duit lah duit. Duit yang kita gunakan untuk pertukaran. Ini Syafi'i, dan campur lagi dengan satu jenis lagi. Malik pula dia tengok yang zahab apa semua ni kita panggil barang naqdiyah, duit lah. Naqdiyah. Kemudian kalau jenis macam milh ni barang boleh simpanan kan, kita boleh simpan dia. Apa semua tu kita panggil iddikhar. Tamah apa semua boleh simpan juga, iddikhar. Dan satu lagi nuqdiyah, iddikhar, dan satu lagi barang aqtiyat. Barang makanan ruji begini. Aqtiyat macam zahab. Bukan zahab, hintah syair tu semua tu. Dia panggil barang qut. Qutun. Jamak dia aqtiyat. Aqtiyat apa tu? Aqtiyat lah kan. Aqwat lah, aqwat. So barang-barang aqwat. Ataupun dia kira apa? Kalau masuk dah aqtad, iqtid, iqtad. Aqtad, iqtad. Iqtidad. Ataupun iqtidad. Itu yang boleh kita guna untuk sustain lah. Makanan-makanan tu. Makanan ruji lah kita. So ini hasil daripada ta'amul lah. Ta'amul daripada barang-barang yang sudah masuk muskil. Itu antara
So muskil tadi, 6 perkara tadi bila dah dibayankan, 6 perkara tadi dah dita'amulkan, so dia jadi hukum dia jadi mu'awwal lah. Maka jadi mu'awwal. Bukan yang ni mu'awwal. Yang ni jadi mu'awwal dan ditafsirkan. So yang ni jadi muskil. Baru kita tengok semula. Wa naziruhu, contoh mujmal ni lah dalam syarak, di syar'iyat, dalam hukum hakam syarak, syar'iyat, qauluhu ta'ala wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Fa innal mafhum min riba, mafhum riba ialah ziyadah secara mutlak. Lebih lah, mana lebih, satu yang lebih terpanggil untung. Tapi takkan ayat Al-Quran sini maksud dia ziyadah semata-mata kan, mutlak semata-mata. So bukan ayat ni ghairu muradatin, bukan yang dimaksudkan makna ziyadah mutlaqah. Yang dimaksudkan ialah sebab hadis katakan wal fadlu riba kan, balil muradu, yang dimaksudkan dari ziyadah sini ialah ziyadah yang bebas al-khaliyatu anil iwadi. Macam bagai kita tadi, dia kena yang ni dengan yang ni kan, yang ni dengan yang ini. So maknanya yang ni kena dengan yang ni kena yang ini. So kalau lebih tu, so dia iwad dia tak ada, kita pergi ambil lebih. So sepatutnya iwad kena ada, yang ni lawan yang ni, yang ni lawan yang ni. So yang lebih tu lawan yang mana? Pertukaran untuk yang mana? So oleh kerana dia khali, bebas daripada pertukaran iwad, dalam ini untuk Hanafi fi bai'i al-muqaddarat. Muqaddarat. So dia kata lah jual beli jenis yang ada qadar dia. Al-muqaddarat seperti ada makilat, yang ada yang disukat, yang satu lagi yang ditimbang, al-mauzunat. Dan dia mesti sama jenis kan, macam al-hintah tadi, hintah dengan hintah, syair dengan syair, so satu jenis. Dan dia termasuk dalam makilat dan mauzunat. Ini untuk Hanafi lah. Sedangkan wal lafzu la dalalata lahu ala hadha. Lafaz ar-riba ni tak ada dalalah. Semua ni, semua perkara ni yang kita dah putuskan kan ni, tak ada kan. Yang adanya mesti kena okey, untuk barang yang lain lah. Al-muqaddarat ni hasil daripada 6 jenis barangan yang disebut oleh Nabi SAW. Dan lafaz riba la dalalata lahu ala haza. Kan, perkataan riba itu sendiri untuk yang lain la dalalah, dia tidak menjadi petunjuk kepada makna ni. So kena ta'ammul lah. So fala yunalu murad, tidak diperolehi maksud untuk barang yang lain itu melainkan dengan ta'ammul, dita'ammuli. Seterusnya summa fawqal mujmal. Habis tentang mujmal tadi, masuk yang akhir sekali, mutasyabih. Ni akhir sekali, yang perkara yang negatif ni, maksudnya yang tak jelas makna ni, yang paling akhir tak jelas, mutasyabih.
Di atas summa kemudian melebihi mujmal ialah dari segi tak berapa jelas, khafa ialah lafaz mutasyabih. Contoh lafaz mutasyabih, misal mutasyabih ialah huruf-huruf muqatta'at. Al-hurufu al-muqatta'at fi awaili, di permulaan surah. Surah ni jamak pada surah lah, surah. Sebab biasanya orang Arab ni alif, lam. So alif ke huruf saja ni. Alif, lam, mim. So kalau huruf secara berasingan ni, apa tujuan yang orang Arab guna? Untuk buat kalimah, untuk makna kalimah. So untuk susun kalimah ni jadi satu makna satu kalimah. Sedangkan itu matlamat huruf hijaiyah kan. Tapi yang ni tak ada makna. So dia mutasyabih. Dia tak jelas. Li'annahu lam yudha, kalimah macam ni atau huruf macam ni tidak ditetapkan oleh orang Arab untuk makna, melainkan mesti ada tujuan. Li gharzi tarkib, tujuan dia untuk menyusun huruf-huruf tu untuk jadi kalimah. Jadi jenis ni dari segi lugah memang kita tak tahulah, tapi yang tahunya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia ada dua jenis tadi, dua jenis mutasyabih. Tengok semula tu, dua jenis mutasyabih, tengok hasyiah dia. Summa mutasyabih, bawah sekali muka surat sebelah tadi, ada dua jenis. Yang pertama, naw'un la yu'lamu ma'nahu aslan. Aslan maksudnya dalam waktu mana sekalipun tidak akan diketahui makna dia. Seperti huruf-huruf muqatta'at, contohnya alif lam mim, ha mim, ta ha, alif ta saja, ha saja kan? Ha saja, mim saja, alif saja, lam saja, mim saja tu. Fa innaha So mana dia terpotong lah, maksudnya dia bersendirian daripada yang satu lagi. Yang ni bersendirian, kan, huruf-huruf ni terpotong, memotong setiap satu daripada yang lain. Kita kalung. Dari segi, semasa kita bercakap ni, maknanya potong lah, maknanya tak ada makna apa. So, wala yu'lamu ma'nahu. Makna dia pun tidak diketahui. Sebab orang Arab memang menggunakan huruf-huruf ini untuk sambung jadi satu kalimah. So nombor dua, now yang diketahui makna dia dari segi bahasa, tapi dari segi makna yang dikehendaki tak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia kata dari segi, kalau dari segi makna, kalau kita pakai dari segi lughah, di anna zahiruhu, bercanggah dengan hukum, yukhalifun al-hukma. Sebab kalau kita kata yadullah kan, wajah Allah, tangan Allah, atau ar-Rahman ala arsy istiwa kan, istiwa ni Allah duduk di istiwa kan, dan seumpamanya. So mimma dalla alaihi an-nassu ala subutihi lillahi ta'ala. Jadi seolah-olah secara zahirnya nak katakan bahawa Allah, takut orang silap faham, yadu Allah ni ada tangan seperti tangan kita. Kan? Subuti lillahi ta'ala. Sabit benda-benda ni pada Allah Ta'ala. Ala subutihi lillahi ta'ala ma'al qata'. Sedangkan dia kata secara jelas qata'i dilarang mengambil maknanya secara zahir ala Allah. Kerana Allah ni bebas daripada berjisim. Ada jihad, ada arah, ada makan. So fahadha kulluhu min qabil mutasyabih. Oleh kerana itu dia kata benda ni semua termasuk dalam
mutasyabih yang kita beriktikad dengan hakikat dia. Hakikat dia sebut yadullah ni yadulah macam mana pun. Tapi kaifiyat dia kita tidak tahu. Wala yudraku kaifiyatuhu. Okay. Wa hukmul mujmal. Hukum mujmal dengan mutasyabih. Wa hukmul mujmali wal mutasyabihi ialah i'tiqadu, mempercayai kebenaran dia, hakiyati, kebenaran maksudnya, mana setiap satu kebenaran maksud mujmal, mutasyabih itu. So dengan hatta ya'ti al-bayan, sehingga datangnya bayan. Maksud dia sini mata lah. Hatta itu maksud mata. So mata ya'ti al-bayan. Kan? Sebab sebelum ni mujmal kita tak tahu, sehinggalah datang keterangan. Mutasyabih pun selagi tak ada keterangan kita biar gitu jalan dia. Kan tak diketahui i'tikad tentang kebenaran maksud dia itu, sehingga dah datangnya bayan keterangan daripada syariat. Okey, yang ni dia dari segi syarah pula dia kata sini kan. So i'tikad yang kita maksud di sini, kita tak tahu tu, di dunia saja, di akhirat tu kita tahulah. So, InsyaAllah kita akan tahu kalau Allah dedahkan kita tak tahu kan. Contohnya kan, i'tiqadu anal murada bihi haqqun. Percaya tentang makna dia tu memang benar. Wa illam na'lamhu qabla yaumil qiyamah. Walaupun kita tak tahu makna dia sebelum hari kiamat ni, kita tak tahu makna dia secara hakiki. Tapi kita percayalah makna i'tiqad maksud dia sini ni, sampai sini ya Allah kan. Ini hak lah maknanya. Allah sebut ginilah hak. Okey, kalau hari akhirat ni kena selepas kiamat, so lafaz mutasyabih tu dia akan jadi maksyufan, dijelaskan bagi setiap orang insya-Allah. Kan? Wa hadza fi haqqil ummah. Yang kita terangkan semua tu melainkan nabi lah, umat semuanya. Untuk nabi tahu, dia kata. Wa amma fi haqqin nabi fakana ma'luman. So nabi tahu. Semua ni nabi tahu. Hakiki dia macam mana. Kalau nabi tak tahu, maka seolah-olah Al-Quran itu bercakap kepada benda orang yang tak tahu. Dia tak ada faedah. Wa illa tubdilu faidata at-takhatub. Ataupun wa illa tabtulu faidatu takhatub. Ini akan membatalkan faedah apa? Quran itu sendiri turun kepada Nabi untuk tujuan apa kalau tak faham. Jadi seolah-olah takhatub, perbualan ataupun arahan yang diberikan kepada Nabi itu benda yang muhmal, tak ada faedah. Contohnya dia kata seperti kita bercakap dengan orang bahasa asing, orang Arab bercakap dengan orang asing. Katakallum bizanji. Zanji ni orang negeri apa semua tak tahu bahasa Arab kan. Cakap dengan orang Arab. Itu pendapat Hanafiyah. Kalau Syafi'i dan juga kebanyakan Mu'tazilah, keseluruhan Mu'tazilah, so dia kata yang mengetahui itu untuk yang anal ulama ar-rasikin aidan ya'lamuna. Tadi kan ayat Al-Quran kata selain daripada Allah tak ada orang yang tahu kan. Dia kata termasuk Allah yang mengetahui ni ialah ulama-ulama yang rasik, mengetahui je. Ya'lamuna ta'wil ayat yang mutasyabih. Sebab berdalil kepada ayat Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian ada sambung sini kan, warasikuna fil ilm. So sini kita nak wakaf sini ke ataupun kita nak sambung. So kalau kita wakaf maknanya hanya Allah saja yang tahu. Kemudian ini ayat lain. Tapi kalau kita sambung tidak wakaf, jadi Allah dan orang yang rasik lain, orang yang kata dalam ilmunya lah. Orang yang dalam ilmu dia juga tahu tentang takwil dia. Cuma Syiah dia sendiri dia kata khilaf Hanafi Syafi'i tadi tentang ini
khilaf lafaz saja, lafzi saja. Sebab apa? Sebab yang dia kata tak tahu ni tak tahu yang qat'i. Kalau yang ni tahu yang zanni. Bukan yang qat'i tak tahu juga. Jadi benda yang sama je. Nah, balik baca yang ni. Sama yang anda kata tadi, khilaf ni khilaf lafzi. Kerana orang yang mengatakan, orang yang rasih mengetahui takwil yang mutasyabih ni, dia maksudkan dia mengetahui takwil secara zanni. Zanni semua orang boleh beri kan. Ni maksud dia gini, maksud dia gini, maksud gini. Tapi benda tu bukan qat'i pun. So, siapa yang kata la ya'lamu rasikhun, orang yang rasih pun tak tahu takwil ayat mutasyabih. So dia maksudkan dia tidak tahu yang hak alladhi yajibu ay yu'taqad alaih. Yang hak sini yang wajib mengetahui, maknanya yang qat'i. Okay, habislah di situ. Habislah, nanti kita masuk tajuk baru dah habislah. Ini masuk faslun fima yutraku bihi haqa'iqul alfaz. Pasal tentang kadang-kadang lafaz yang hakikat ni kita tinggalkan dia. Kita tak pakai dia. So kita tak pakai dia dulu, kita kata kalau hakiki biasanya pergi majas kan. Kalau hakikat tak pakai majas. Tak, majas pun kita tak pakai. Masih lagi dalam hakikat, tapi hakikat yang qasirah. Hakikat yang tidak kamilah. Wallahu a'lam bissawab.